Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu li amma ba'du. Kita mulakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Badrul selaku pengurusi majlis pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Nazir, Barisan Jawatankuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, para jemaah, apa nama masjid, lupa saya, Masjid Al-Amin, Masya Allah, Batu 9, Teluk Panglima Garang, Masya Allah. Saya baru pertama kali datang ke sini, dan kawasan terdekat yang saya pernah sampai kat sini, Masjid Kampung John Steele, Masjid Al-Falah Jejarum. Itulah antara kawasan kalau saya kuliah lah. Masjid dekat Teluk Panglima Garang ni first time saya masuk. Dan Alhamdulillah kita bertemu setelah mana diaturkan program ini. Saya kira mungkin dah berminggu-minggu diaturkan. Dan sampai juga ke hari ini dalam satu maksud, kita nak belajar ilmu fardu kifayah seperti yang telah diwawarkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, saya kenalkan diri saya seberingkas. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Di tempat saya dipanggil sebagai Ustaz Rafi Zainal. Kalau di platform media sosial, orang lebih kenal saya sebagai Ustaz Undertaker. Bukan sebab saya main wrestling, tak pernah. Chok slam orang pun tak pernah. Tapi mungkin lepas ni pun dah lah kot kan. Tetapi kerana saya memiliki satu bidang lesen khas yang kebiasaannya diambil oleh orang bukan Islam, iaitulah dalam bidang Science in Embalming and Undertaker, nama dia. Yang saya ambil jurusan ini di Manila, Filipina, yang menjurus kepada pengawitan dan pengurusan mayat, khususnya mayat-mayat yang nak dibawa balik daripada luar negara ataupun daripada dalam negara nak bawa keluar negara. Itu bahagian saya lah tu, ya. Baik, itu tajuk utama kita nak bincang pada hari ini, ya. Saya akan selitkan jugalah tentang beberapa perkara isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Sebab kita hari ini bukan buat kursus, ya. Bukan kursus seperti mana yang tuan-tuan mungkin pernah ikut, ada praktikal, mandi, kafan, tidak. Ini lebih kepada perkongsian saya, dan saya akan kait juga dengan isu-isu yang berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah itu sendiri, ya. Maka topik yang kita nak bahaskan iaitu berkaitan dengan masalah pengurusan mayat itu, kita akan masuk nanti di hujung-hujung nanti. Ada juga kita akan bincang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, supaya tidak lari balik awal kan, kita paku dulu kat sini kan, dan di akhir nanti saya akan tunjuk beberapa keping gambar ataupun video bagaimana proses yang saya sebutkan ini berjalan. Boleh tak? Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak perkenalkan tentang NGO kami, iaitulah NGO sini, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, dikenali sebagai SPJM. Seperti mana tadi dah terangkan, kami ni beroperasi di Taman Melawati, itu pejabat kami, dan telah berada di setiap negeri di dalam Malaysia ni, termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan kami beroperasi 24 jam. Tidak mengira sama ada jenazah Muslim ataupun bukan Muslim. Non-Muslim pun kita buat juga, tapi dari sudut logistik, iaitu dari sudut penyediaan tempat, penyediaan van, itu yang kami buat. Tapi dalam hal-hal keagamaan, adat budaya mereka, itu biar keluarga dia yang uruskan. Yang mana? Klik saja. Jadi untuk lebih tahu lebih lanjut, mari kita tengok video background ataupun sebalik tabir SPJM ini.
Lebih kuat lagi. Sekejap ya. Video dah keluar. Klik ya. Baik. Itulah di antara latar belakang SPJM yang kita buat dalam bentuk lagu, yang mana nak bagi tahu pada masyarakat ini adalah satu badan pengurusan jenazah yang fokus kami 3 perkara. Pertama, mendidik masyarakat tentang ilmu pengurusan jenazah ni. Ramai orang yang dah belajar kursus, ramai orang yang dah ikut bengkel, tetapi bila tanya pada dia berapa kali uruskan jenazah, sekali pun tak pernah. Itu biasa kan? Urusan kursus dah biasa dah. Dia lagi mahir daripada ustaz yang mengajar kursus tu. Dah tahulah kan. Tapi bila tanya berapa kali urus, sekali pun tak pernah ustaz. Kenapa? Tak yakin lagi, tak berani, takut. Bila saya fikir balik, saya kaji balik, kenapa orang tak berani, orang takut, tak yakin? Rupanya kerana mereka ada ilmu tapi tidak dapat peluang untuk ke hadapan. Misalnya kalau berlaku kematian seseorang di kampung atau karyahnya, kebiasaannya urusan itu diserahkan kepada
pihak masjid, pihak Qaryah itu yang untuk uruskan. Maka hanya keluarga saja terlibat. Bagi orang luar nak join kadang-kadang terhalang. Nak join, nak ambil pengalaman tak boleh sebab bukan ahli keluarga kan. Duduk luar kata orang. Itu biasa. So kat mana dia dapat peluang tu? Maka melalui NGO inilah kami buka laluan kepada masyarakat, terutamanya golongan muda yang bantu kami di hospital. Memang setiap hari kami uruskan jenazah di hospital. Jadi mereka turun, mereka belajar dan mereka dapat pengalaman, keyakinan tu. Itu yang pentingnya. Belajar semua belajar, tapi nak keyakinan tadi tu. Yang kedua pula, tujuan kami ialah sebagai salah satu NGO yang mana sekiranya waris tidak berkemampuan, di sinilah kami datang salurkan bantuan. Ya, kami tidaklah kata kami ni NGO percuma semua, seperti mana ada NGO lain yang kata kita buat percuma semua. Sebab kita tahu kemampuan kita nak uruskan secara percuma pada semua terhad. Tapi kami lebih kepada membantu mereka yang golongan sasaran. Sebab kena faham ya, walaupun kita sebut pengurusan jenazah ni salah satu daripada fardu kifayah. Ya, fardu kifayah kata orang kan. Makna kata fardu kifayah ni tanggungjawab masyarakat. Maka itu kan bermaksud semuanya tidak boleh dibayar. Semua ada kos. Kadang-kadang orang fikir, apa ni, termasuklah kesian kadang-kadang ada setengah orang mencemuh pihak pengurusan jenazah, masjid, surau yang buat, yang meletakkan kadar bayaran tertentu. Orang pun kata, patutnya percuma lah. Ini urusan fardu kifayah. Siap ada title kata penunggang agama kan, macam-macam lah kan. Kesian pada orang yang berkhidmat ni. Kalau faham tentang konsep fardu kifayah, itu bermaksud kita mengambil tanggungjawab daripada masyarakat. Kita punya tanggungjawab diri sendiri fardu ain, tanggungjawab pada masyarakat fardu kifayah. Dia bukan hanya terhad pada urusan jenazah saja. Kita jadi polis, kita meniaga, kita mengajar cikgu, kita buat apa-apa saja pekerjaan, semua fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang buat kerja cikgu kat tempat tu, maka semua orang akan menanggung kerana tak ada orang yang belajar. Maka itu fardu kifayah. Ya. Demikian juga pengurusan jenazah. Tanggungjawab asalnya ialah tanggungjawab waris. Waris punya tanggungjawab. Ya. Dan kita faham kadang-kadang ada waris yang mana dia ada kematian tapi dia bukannya tak tahu, tapi dia tak ada skill, dia tak mahir, ataupun dia tak yakin nak uruskan jenazah keluarga dia. Maka di situ dia perlukan khidmat orang luar. Asalnya tanggungjawab dia, tapi bila dia perlukan khidmat orang luar, maka di sinilah adanya kos dari segi tenaga, masa, bahan yang digunakan. Ya. Ini kena faham masyarakat kita. Kadang-kadang dia fikir macam percuma semua. Habis tu mana nak cek kain kapan? Kita pergi kat Nagoya pun beli kain RM1 semeter. Kan? Kain putih tu RM4 semeter kurang-kurang harga dia. Lepas tu pula kapas lagi. Itu semua kos. Kenderaan pula, kita nak naik kenderaan tu, van jenazah tu. Memanglah van jenazah tu wakaf. Ya, wakaf ni van wakaf lah pula nak charge pula. Habis ingat van tu pakai air. Codok itu je kan, air kan. Kena fikir juga dari segi maintenance bulanan dia. Tu masa orang driver yang bawa tu, kudrat dia mengangkat tu. Kena ambil kira. Wakaf tu pada bahan dia, barang dia. Tapi manfaat yang kita nak gunakan itu perlu diselenggara, maintenance dan sebagainya. Kadang orang tak faham konsep wakaf tu. Ya, wakaf tu sendiri ialah bahan, barang. Tapi barang tu nak kekalkan dia punya manfaat tu, kita perlukan penyelenggaraan, maintenance. Maka yang wakaf ialah orang yang bagi tu, contohnya van jenazah. Masjid ni semua orang ramai ni, semua orang boleh pakai. Betul lah tu wakaf. Maka siapa yang pakai kenderaan itu, orang yang menyumbang dapat pahala. Itu bahagian dia. Adapun penggunaan itu sendiri memerlukan penyelenggaraan. Maka kat situlah dikatakan itu bukan dalam konsep wakaf. Sebab dia memerlukan kos yang luar. Bukan daripada kos bahan tadi, kos luar. Jadi itu maksudnya perlunya ada charge, kadar yang ditetapkan, yang munasabah, tidaklah kata melampaui batas. Ya. Baik, berbalik kepada tadi. Bila keluarga kata dia tak mampu nak buat, dia perlukan perkhidmatan orang luar, maka perlunya kos kat sini. Itu yang penting. Pertama, waris kena bayar berapa kos yang ditetapkan oleh pihak yang menguruskan tu. Dia dah lantik orang tu, kenalah bayar. Kenalah ikut kadar yang ditetapkan. Ni kubur wakaf lah, kata dia kan. Kubur wakaf mana ada bayar? Okey, kalau tak nak bayar, gali sendiri. Ada waris nak gali? Tak ada. Tak tergamak nak gali. Tak usah kata kubur, nak tanam sawi kat belakang rumah tu pun menggigil kita kan. Tak biasa pegang cangkul.
Jadi kita jangan kata bahawa ini wakaf tu pada tempat dia, tapi yang melaksanakan tu kena ambil kira. Ya. Baik. Kemudian sekiranya waris tu tidak mampu, makna katakanlah kadang ditetapkan kariah RM1,000 untuk semua pengurusan, dia tak mampu, maka itu yang kalau di pihak SPJM sendiri, kami akan menawarkan, okey, berapa yang dia mampu, bayarlah. Kami mampu RM500 saja. Maka RM500 lagi ditanggung oleh SPJM. Itu yang kami buat. Kan? Yang mana waris tak mampu, kita guna tabung sumbangan orang ramai untuk tampung dia. Dan sekiranya dia langsung tak mampu, tak ada waris ke, ataupun waris dia memang asnaf ke, memang tak ada duit langsung, maka di sini golongan percuma. Maka di situlah kita gunakan manfaat sumbangan orang ramai tadi. Tidaklah kita sapu rata, semua percuma. Sehingga orang kaya pun kita taja, orang susah pun kita taja. Tak adil. Itu tak adil pada penyumbang. Penyumbang nak sumbang pada orang tak mampu. Ini orang mampu pun kita sumbang. Tak mampulah kan. Tak patutlah. Ya. Itu yang penting yang saya nak ceritakan tuan-tuan. Masalah yang sering berlaku dalam pengurusan jenazah. Pihak karya selalu kena tekan dalam bab ini. Kan? Apatah lagi kalau ada khairat. Dan kita tahu di Selangor ini khairat kematian dah tak ada. Sejak tahun 2016 lagi. Dan mulai tahun ini saya dimaklumkan 2023 ini mana-mana khairat yang masih beroperasi yang nak tutup ni, dia dah kena hentikan dah pengoperasian dia. Mulai tahun depan tidak ada khairat lagi di Selangor, melainkan di bawah satu sistem direct bawah JAIS. Dia akan buat nanti. Tu dalam perancangan dia lah. Ya. Jadi nak katakan bahawa bila ada khairat ini membantu tak? Membantu. Kita tak join khairat sini tak apa. Pergi kat tempat lain. Ya, bahawa banyak jabatan kerajaan yang dah ada khairat, contohnya KWSP ada. SOKSO pun ada khairat. Kalau tuan-tuan pencen naskah ke kerajaan ke, ada khairat dia. Banyak tempat yang kita boleh claim duit sekiranya berlaku kematian. Ya. Baik, apa kelebihan dia? Itu bila berlaku kematian, maka waris tak perlu bincang dah tentang duit ke apa, dia ada bayaran on the spot. Itu pentinglah. Baik tuan-tuan ya. Yang kedua kita nak bincang, yang ketiga kita nak bincang, tadi yang pertama tentang ilmu. Yang kedua tentang masalah dari segi warisan tak berkemampuan. Dan yang ketiga tujuan kita nak didik masyarakat dalam pengurusan jenazah ni sebagai persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Tuan-tuan tengok tahun 2018, kami ni tubuh daripada tahun 2017 kita buat sistem ni. Berlakunya tsunami di Palu, Sulawesi, mengorbankan lebih kurang dalam 60,000 nyawa. Masih lagi baru jumpa mayat dia tenggelam. Dia bukannya macam tsunami kat Aceh, dia air saja. Tsunami di Palu, dia bukan tsunami semata-mata. Tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Likuifaksi ni apa? Keadaan muka bumi ni berputar. Disedut semua orang masuk ke dalam. Lagi dalam daripada tanah kubur. Bayangkan berapa puluh ribu orang. Yang dijumpai mayat dia tak ramai, dalam 5-6 ribu orang je. Selebihnya tenggelam dalam. Jadi dalam keadaan begitu, mayat bergelimpangan, siapakah yang nak mengendalikan jenazah banyak tu? Kita tak pernah terfikir pun hal ini, sebab di negara kita belum berlaku bencana sebesar ini. Belum berlaku bukan maksud takkan berlaku. Kan? Kita minta jauh lah. Tapi kemungkinan tu tetap ada. Tengok tsunami tahun 2004, kalau tuan-tuan masih ingat 26 Disember di Aceh dan sebahagian tempat di Pulau Pinang kena tempias dia. Berapa ramai mati? Beratus ribu dekat Aceh, dekat India mati kan. Yang mana cara mereka mengendalikan jenazah macam mana? Menggunakan kren. Kan? Guna kren, sedut mayat kerap, pecah perut, kepala dia semua pecah, masuk kat dalam lubang. Buat macam sampah saja. Kan? Bergantung-gantung tangan dia kan. Jadi kita fikir macam, adakah ini cara kita, kemanusiaan kita nak mengendalikan jenazah? Maka sepatutnya kita kena bersedia daripada awal. Maka sebab itulah tahun 2018 bila berlaku tsunami lagi, kami hantar wakil ke sana. Bila hantar wakil ke sana, apa berlaku? Mereka dah standby nak tanam jenazah ni dengan kaedah yang sama, makna tolak guna kren semua. Saya asalnya di bawah NADMA, Agensi Bencana Alam. Tapi oleh kerana masalah negara, waktu tu Indonesia kata dia hentikan bantuan asing. Maka kerajaan Malaysia tak jadi hantar bantuan. Kami bergerak atas kapasiti NGO. Bergerak ke sana. Di sana alhamdulillah kami disambut oleh TNI dia punya Tentera Nasional Indonesia.
di bawah PBS, Palang Merah Indonesia, kat sini PBSM, sana Palang Merah. Diberikan briefing, dia kata jenazah ni kita akan longgokkan satu lubang. Saya kata jangan begini, kata dia. Jenazah ni tak seramai macam jenazah waktu di Aceh dulu. Kita boleh kendalikan jenazah ni. Macam mana? Kami tak tahu, kata dia. Kita pun tak ada pengalaman, tapi inilah pengalaman kita yang kena buat. Saya minta kepada dia, jenazah tu diletakkan dalam body bag, kemudian diletakkan di tempat mayat tu, biarlah bertindih-tindih pun, maknanya satu lubang tu bertindih-tindih mayat, tapi dalam keadaan kita menghormati dia, jangan lempar. Angkat. Siapa yang nak buat? Ni anak muda ramai ni suka relawan, gunakanlah. Di situlah mereka terima idea tu. Dan alhamdulillah, ketika di Palu, Sulawesi, mereka tidak gunakan kren untuk angkat mayat. Orang angkat satu-satu. Itu yang kena pakai. Jadi di Malaysia tak berlaku. Sehinggalah tahun 8 Mac 2020 berlakunya COVID. Kita PKP. Semakin hari kes naik. Kita pun tengok berapa banyak kematian satu hari. Ada yang mencecah beribu. Kan? Kami sendiri di KL menguruskan jenazah lebih daripada 30 mayat sehari. Bayangkan. Mujur. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah gerakkan anak-anak muda ni daripada awal dah bersedia dah menghadapi kemungkinan ni. Waktu kita boleh beri ustaz. Itu tujuan yang ketiga tadi. Persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Kita gerakkan tim kami, satu hari kami bagi 5 tim. Hospital Shah Alam, Hospital Serdang, Putrajaya, HKL, semua kita bagikan lah. Selayang kan. Makna kata ada kes, gerak. Saya tak tidur malam, nyusun jadual. Ada je call masuk. Tapi alhamdulillah saya tak turun padang lah. Tapi tim-tim muda ni yang pergi. Inilah tuan-tuan rasionalnya dalam ilmu pengurusan jenazah. Nak melatih masyarakat supaya berani berhadapan dengan jenazah. Baik tuan-tuan, kita akan tunjuk beberapa slide. Ya, saya nak bagi pada tuan-tuan pencerahan supaya kita lebih terbuka dalam bidang pengurusan jenazah ni. Apa yang kita saksikan di secara nyata, biasanya jenazah tu dalam keadaan yang baik, yang sempurna, yang kita boleh berhadapan dengannya. Tapi ramai yang tak tahu macam mana pula sekiranya mayat yang kita jumpa tu dalam keadaan yang tidak terurus, reput, terbakar, lemas, aksiden, hancur dan sebagainya. Maka di sinilah kita perlunya persediaan dari segi mental dan fizikal. Penting tuan-tuan ya. Macam mana cara kita nak menyantuni jenazah yang dalam keadaan berbau busuk, yang dalam keadaan hanyir. Malam tadi tim kami baru selesai, dia baru ke bumi pagi ni dekat USJ 22. Ya. Mayat tu dah 3 hari di rumah meninggal seorang-seorang. Badan dia dah bengkak, dah keluar air dah, muka pun dah sembab kan. Jadi dibawa daripada rumah dia, bawa ke tempat kami ada kontena menguruskan jenazah di Taman Ibu Kota setapak. Mandi, kafan, guna kaedah yang sesuai untuk jenazah reput, kemudian kita kebumikan terus. Kalau kita tak biasa, macam mana kita nak hadapan situasi ni? Kata orang, kalaulah yang meninggal tu jiran sebelah rumah kita, bau busuk, waktu orang nak ambil jenazah tu, kadang-kadang pihak masjid datang ataupun pihak polis datang, dia panggil jiran sebelah, bang boleh tolong angkat tak jenazah ni? Kan, macam mana reaksi kita? Boleh tolong angkat jenazah ni tak? Kita tak tahan bau ni. Waktu tu kita nak angkat ke tidak? Biasanya tak angkat. Kita akan cari helah. Oh minta maaf lah, saya nak jemput anak ni balik kolej ni. Boleh lari tau. Minta maaf lah, saya ada mesyuarat ni, kena cepat ni, minta maaf kan. Kita lari, boleh cari alasan sebab tu jiran kita, tak ada masalah. Tapi kalau yang meninggal tu keluarga kita, mana kita lari? Time tu nak menghadap bau, takkan nak lari, ni keluarga kita. Kau orang kata apa pula? Nak tak nak terpaksa masuk. Macam mana keadaan dia? Misalnya tuan-tuan, saya tunjuk beberapa keping gambar yang menunjukkan keadaan mayat. Ni live ni kat saya je kan? Ya, satu hala ni kan? Sana tak kan? Okey, baik. Alright. Ni nampak? Ada ke? Ada Ini adalah satu mayat yang berusia 4 hari. Bukan 4 hari yang kandungan, meninggal 4 hari. Ya. Macam mana saya tahu 4 hari? Kalau saya boleh zoom sikit. Zoom nampak tak ulat yang ada ni? Ini usia ulat 4 hari. Dia gemuk sikit. Kalau usia 5-6 hari, dia dah langau, terbang. Kira dia. Pula tak nampak? Oh, besarkan dia.
Macam mana nak gerak? Oh, macam ni. Oh, tak pernah. Macam ni. Nampak ke? Tak cukup jauh. Boleh? Okey, insya-Allah. Ini antara satu contoh saya nak bawakan pada tuan-tuan. Mayat ini mayat wanita. Asalnya putih, tapi kerana 4 hari dibiarkan, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan reput begini. 4 hari jadi macam ni. Proses peruputan mayat di atas, makna kata di darat ni, lebih cepat daripada di dalam tanah. Proses peruputan mayat di dalam tanah mengambil masa 3 hingga 4 minggu. Tapi di dalam atas tanah ni kurang daripada 10 hari mayat akan reput. Saya pernah uruskan jenazah yang mana seorang tua dalam 70 tahun, dia meninggal dunia di tepi jalan kerana masa tu nak pergi ke masjid 1 Ramadan. Dia nak buka puasa kat masjid. Dia ni pula seorang yang pelupa, Alzheimer, penyakit. Punyalah dia nak pergi ke masjid nak buka puasa 1 Ramadan, dia kata ke anak dia nak pergi juga. Anak dia kata baru pukul 5 abah, nantilah kita pergi sekali. Anak dia masuk ke rumah, sedar-sedar anak dia apa, abah dia tak ada. Tengok CCTV, rupanya dia panjat pagar. Punya nak pergi kan. Cari, tak jumpa kat masjid. Hari yang ke-11 Ramadan, 11 Ramadan baru jumpa mayat dia kat tepi jalan. Tepi jalan tu ada macam gaung sikit, tepi jalan. Dah jadi tulang tinggal. Lepas tu bila berlaku kematian macam tu, ada dalam ni gambar tu, tulang tu ada. Okay, saya tunjuk ni 10 hari. Proses peruputan sangat cepat. Ni yang bawah ni, kalau boleh tunjuk, yang bawah ni ialah isi perut dia. Lebih cepat reput di atas tanah. Kemudian anak dia tentulah trauma melihat ayah dia begini, kan. Jadi kami hanya minta dalam 2 atau 3 orang waris terdekat untuk bersama uruskan jenazah. Ya, kita uruskan jenazah dalam keadaan yang sempurna. Kita buat kain kapan macam biasa. Nampak tak tengkorak ni? Saya letak susun kepala, tulang dia, tangan dia sampai kaki dia. Semua dalam keadaan yang sempurna. Kemudian kita akan tutup. Ni waktu nak mandi. Tak tersusun gambar, tak tersusun sikit Saya mula pada awal. Okey. Ini asalnya tulang, terabur lah. Kemudian kita akan, ni yang dalam plastik hitam ni ialah dia punya organ dalaman. Okey. Kemudian kita nak mandikan ni, kita bersihkan sikit-sikit saja. Sekadar ratakan air ke seluruh badan. Lepas tu campur dengan air bidara, kita siram semua. Kemudian siram semua, kemudian angkat satu-satu, kita letakkan, kita keringkan sikit, lap-lap sikit, letakkan di atas kain kapan ni, dengan kapas. Di bawah ni ada plastik untuk mengelakkan kebocoran pada kain kapan, maka letak plastik. Kita susun, lepas tu mana-mana tulang yang ada daging-daging sikit kita balut dengan kapas bagi nampak bentuk macam anggota badan orang. Ya. Kemudian kita susun macam ni kedudukan dia, dan ni anggota dalaman dia yang masih ada, yang kasih berbaki tinggal. Ada gambar? Dia proses dia memang proses yang cukup cepat sebenarnya, uruskan jenazah yang reput ni. Sebab kita tidak perlu ratakan air ke tempat yang celah-celah tu. Kawasan yang boleh capai saja. Lalukan air macam tu je. Tu cara dia. Lebih mudah sebenarnya. Ya. Okey. Ada dah gambar tu? Tak ada lagi. Saya tak nampak di sini. Jadi tuan-tuan, bayangkan kalau orang putih ataupun mak saleh ataupun orang bukan Islam lah, bila ada kematian keluarga mereka, mereka akan hias muka mayat tu cantik.
make up kan. Dia cuba hidupkan mayat tu. Makna kata hidup tu ialah nampak macam seolah-olah dia tidur. Lalu kalau ikut dari sudut psikologi, kenapa dia buat begitu? Kerana nak hilangkan kesan trauma yang dapat pada keluarga dia. Trauma kehilangan, apatah lagi kalau mayat tu mayat yang meninggal dalam keadaan tragik kan. Jadi dia make up mayat tu cantik, kemudian dalam keadaan macam seolah tidur, maka keluarga yang bersedih ni dia akan gembira tengok muka orang tu dalam keadaan yang tenang. Itu logik akal mereka. Ya, di situ saya belajar juga cara nak bagi mayat itu nampak macam hidup. Macam mana kita nak bagi. Kita orang Islam tak perlu pun keadaan begitu, tapi kita belajar ni tujuannya supaya ada perbandingan. Bagaimana cara mereka untuk menguruskan mayat mereka, bagaimana cara kita. Maka di situ kita akan nampak betapa mulianya cara Islam mengendalikan jenazah. Mereka nampak cantik di luar, tapi hakikatnya dalamannya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bagaimana keadaan dia. Ya, kena faham kat situ. Baik, kita dalam keadaan kes, kita cuba ambil kaedah dia. Makna kata mayat yang tadi kita nampak dalam keadaan yang kalau keluarga tengok pun boleh mengiakan kesan trauma yang kuat, dia boleh jadi down, dia boleh jadi sangat-sangat bersalah atas kematian ayah dia sampai jadi tulang macam ni. Kita cuba repair. Macam mana saya repair? Tengok ya, gambar dia, tukar kabel. Okey. Tu ada tak sekarang ni? Ada. Direct. Okey, tak apa, kita tunggu dulu. Sampai tak? InsyaAllah sampai. Alright. Okey. Dan juga kalau kes-kes lain yang kita tengok, apa macam contoh anak kecil yang mati. Kami ada kes seorang budak kecil umur 4 tahun mati ditetak oleh ayahnya sendiri. Kerana apa? Kesan dadah. Bahaya tau dadah ni. Ayah dia ambil methamphetamine macam itulah, dadah yang teruk tu, merosakkan minda ayah dia. Padahal kalau kita tengok sejarah dia dengan ayah dia cukup rapat. Facebook ayah dia tu penuh gambar anak-anak dia je, dia sayang anak dia ni. Tapi bila dadah menguasai dirinya, dia tetak anak dia meninggal, dia letakkan mayat anak dia kat depan rumah. Jiran-jiran pun terkejut, terkulai anak dia kan. Dia tak sedar apa berlaku. Bila kesedaran dia kembali, baru dia menangis, meraung, tak sangka dia boleh buat macam tu pada anak dia. Maka kita yang melihat ni pun dah terasa kesan trauma ni. Pihak forensik dia akan repair keadaan mayat tu yang hancur tadi tu menjadi rupa asal, supaya keluarga yang datang dah tengok, mak dia nak tengok, tidaklah trauma sangat keadaan anak dia yang dah hancur muka dia kan. Jadi bila kita dah selesai part forensik, kami ni pula akan cuba untuk mencantikkan wajah anak tadi tu supaya dia dalam keadaan yang sempurna. Ya, ini benda ni penting untuk bukan hanya sekadar menguruskan jenazah. Kita nak bantu keluarga tadi supaya tidak meninggalkan kesan trauma yang mendalam. Okey, ni tadi saya tunjukkan. Ni perut dia. Okey, kita letakkan dalam kapas. Ni ada plastik, kita masuk supaya tidaklah darah tadi kotor pada kain kapan. Okey. Mana-mana muslimat yang tak apa jelas boleh ke depan, tak ada masalah. Ya, kau tak nampak lah kan. Boleh nampak ya, insyaAllah. Lihat. Kemudian saya balut jenazah begini. Daripada gini, kita letak kapas sebanyak-banyak mungkin. Kemudian kita buat macam ni. Nampaklah macam rupa orang. Tidaklah tulang tu tergabung macam tu saja. Kemudian kita letak macam ni pula kain. Kenapa macam badan tu? So, keluarga dia yang di luar, yang tak tahu apa berlaku pada mayat, yang tak nampak keadaan mayat ni, dia akan datang, dia nak cium jenazah. Dia akan peluk lah. Dia boleh peluk, seolah-olah macam peluk anggota badan asal dia. Ya. Dan bila dia kata nak buka, kita nasihatkanlah, minta maaf jenazah dalam keadaan uzur, kita tak boleh nak buka. Dia kena faham lah. Maka ini yang berlaku bila mayat itu kita sempurnakan dengan keadaan baik.
Jadi di sinilah kita dapat merawat luka trauma keluarga yang ditinggal mati tadi. Ni nampak tak? Jadi yang ni saksi, ni cucu dia sendiri yang nampak ada, dan dia tahu kan keadaan mayat ni. Dan keluarga yang lain yang perempuan misalnya, seolah-olah dia nampak ayah dia masih dalam keadaan yang sempurna. Ini yang kita nak cuba titik beratkan dalam pengurusan jenazah Islam. Kita nak buat yang terbaik ni bukan kerana kita nak melawan cara jenazah orang bukan Islam, make up ke tidak, tapi sekurang-kurangnya kita tahu cara nak menyantuni jenazah dengan baik dan cara nak menyantuni waris tadi juga yang ditinggalkan tadi, ya. Baik tuan-tuan, jenazah yang tadi pula yang kita katakan reput tadi, okey ni ni yang okey, ini yang reput tu. Okey, macam mana kita nak kendalikan mayat ini? Ulat-ulat, bau, reput. Bau mayat ini tuan-tuan, minta maaf cakap, memang hakikatnya bau mayat lagi busuk daripada bau bangkai. Itu biasa. Kalau tuan-tuan nampak tikus mati tepi jalan, kucing mati tepi jalan, kita boleh lalu lagi kat jalan tu. Bau tu kita boleh hadap lagi, walaupun busuk kita boleh hadap lagi, dan kemudian kita pergi. Tapi kalau orang kata tepi jalan tu ada mayat, berani tak kita lalu? Tak berani. Padahal kita manusia sama manusia. Tak berani kerana satunya takut rupa mayat tu macam ni, kedua kerana baunya tu yang tak tahan. Ada cara kita nak kendalikan mayat begini. Pertama, kalaulah di rumah kita ataupun di kawasan kejiranan kita, kampung kita ada kematian yang reput begini, maka kita perlu buat yang pertama ialah kita kena betulkan mindset kita bahawa mayat ini tak pernah minta pun dia mati macam ni. Kita sendiri pun tak pernah minta kita mati macam ni. Ada tak orang minta, ya Allah besok aku mati nak macam ni? Tak ada. Secara warasnya tak ada orang minta macam tu. Tapi siapa tahu ending kita boleh jadi macam ni. Ini semua takdir Allah. Begitu juga pada mayat ini. Maka seandainya lah kita di tempat dia, tentu kita rasa terkilan. Seandainya orang lain takut nak menghampiri kita, nak menguruskan jenazah kita. Apatah lagi keluarga, tentu sedih melihat orang-orang kampung, orang masjid ke apa menjauhkan diri. Kenapa? Mayat tu busuk, tak ada siapa nak dekat. Tentu akan meninggalkan rasa sedih, kecewa. Maka kita kena bersihkan hati kita, buatkan Allah Ta'ala. Kita niat bahawa mayat ini tak pernah minta mati macam ni, besok aku mati pun tak tahu macam mana. Buat tips dia nak masuk jenazah ni, contohnya macam nak masuk ambil jenazah kat rumah, ada tips dia. Pertama tuan-tuan, bila masuk ke dalam rumah orang yang ada mayat reput ni, jangan kita acah-acah masuk. Acah-acah masuk macam mana? Kejap-kejap masuk, tak tahanlah keluar balik. Astaghfirullahaladzim. Masuk balik, tak tahanlah keluar balik. Masuk keluar, confirm muntah nanti. Sebab apa? Lawyer. Bau busuk, kemudian kita keluar, bau bersih. Masuk balik busuk, dia keluar masuk, dia jadi mual. Dia akan muntah. Apa tips dia? Ialah bila kita masuk ke dalam rumah orang tu atau bilik orang tu nak ambil mayat tu, jangan keluar. Masuk, kalau boleh sampailah kita selesai baru kita keluar. Waktu masuk tu hidu sedalam-dalamnya bau tu. Ni tips dia lah. Kalau tak hidu pun tak apa, tapi cara kita nak hilangkan mual tu, hidu, menggigil tangan menghadap, berair mata kan. Telan sikit elok kan. InsyaAllah dia akan neutralkan balik. Makna kata kita boleh hadap. Ni tips ni saya buat, memang betul. Tapi tuan-tuan nak ikut tips yang saya tunjukkan ini, tuan-tuan jangan lurus sangat. Saya kata cium bau bilik, jangan cium mayat tu. Saya tak pernah buat macam tu, ya. Dan yang kedua, saya kata kat tuan-tuan, memanglah kita hidu, tapi janganlah tanpa filter. Pakailah face mask juga. Saya sendiri pun pakai 2-3 helai face mask tebal sikit. Dan yang ketiga, janganlah tanpa lapik. Ambil jugalah minyak angin ke apa ke, sapu sikit kat hidung. Jangan kosong macam tu je tadah tuan-tuan. Ini sebagai cara kita nak mengurangkan rasa mual. Ya. Masuk ke dalam tu, pastikan pakaian kita ni pakaian yang janganlah cantik, pakai jubah yang mahal kan. Nak ambil mayat pakai jubah pula time tu kan. Jangan. Di dalam mayat ini, pada mayat ni dia ada air, cecair yang namanya air malar. Malar bukan malar segar kan, lain. Air malar ini tersembunyi di antara kulit yang kedua dan kulit yang ketiga.
badan kita ni ada 3 lapis kulit. Kulit pertama ni, yang surface ni, permukaan ni. Di sini sekiranya orang tu meninggal dunia, kulit ini akan mati dulu dan dia akan mengelupas dalam tempoh 6 hingga 8 jam. Dia akan mengelupas. Kan? Sebab tu nak angkat mayat kadang-kadang kita kena baik-baik. Jangan kasar-kasar, kadang dia luka kan. Di bawah lapisan kulit ini ada lapisan kulit yang kedua. Dia licin sikit. Bila lapisan yang pertama ni hilang, dia licin sikit. Di sini kita kena berhati-hati sebab dia licin. Kalau pakai glove tu kan licin, getah. Kena pada ni dia akan nurut. Kalau tertarik kulit yang kedua ni, dia akan nampak kulit yang ketiga. Di bawah itulah air mala ada. Air mala ini air yang bercampur dengan daging, nanah, darah yang baunya cukup busuk. Lagi busuk daripada bau bangkai. Bau itu, air itu kalau terkena pada baju, maka buanglah baju tu. Sebab memang susah nak hilang. Payah nak hilang. Lepas tu kata jangan pakai baju mahal, baju biasa je. Ya. Kalau terkena pada tangan, maka bersihkanlah banyak kali guna air tanah. Bau sangat busuk, tuan-tuan ya. Bukan kita nak menghina mayat, memang itu keadaan kita. Ya. Kemudian nak angkat jenazah tadi tu, jangan kita angkat semata-mata guna tangan. Kita iringkan mayat ke kanan atau ke kiri, masukkan kain yang tebal sikit, toto ke, tika ke apa ke, sebagai cara nak angkat mayat. Angkat mayat menggunakan kain tu. Bukan kita terus dukung mayat tu pegang nak bawa. Dia akan melucutkan kulit mayat tadi. Angkat guna kain. Kalau boleh bungkus dia. Bungkus, kita gulung-gulung, angkat gulung macam tu ke tempat yang kita nak letak. Ya. Baik. Untuk mengelakkan bau ini keluar dihidu oleh orang ramai, racikkan daun pandan. Daun pandan banyak tu, letak kat dalam keliling mayat tu. Bau tu akan menutup bau mayat tadi. Dia bercampurlah daun pandan dengan bau pandan tu dengan bau mayat tadi. Bau pandan lagi kuat. Maka dibawa ke tempat mandi dan sebolehnya kita hadkan orang daripada jangan masuk semua. Kita jaga aib mayat ni. Jangan sampai orang nampak dia. Kan keluarga-keluarga terdekat. Kemudian kalau mayat tu berulat, jangan kita gambar tu lagi. Kena hilang dah. Bateri habis. Ada Kalau mayat ni berulat, macam mana kita nak buat mayat, nak urus jenazah ni? Tak payahlah kita kisah sangat pasal ulat tu. Ulat tu kita abaikan saja. Biarkan saja. Kita ratakan air ke atas badan mayat. Mana ulat yang jatuh tu biarkan. Mana ulat yang ada pada badan mayat pun biarkan. Tak payah kita sibuk-sibuk nak pergi. Tu ada ulat tu kat badan dia. Kutip seko. Tak jadi kerja kita. Kan? Biar. Lalukan air je. Tak payah kita nak celah-celah ketiak, celah-celah jari. Tak payah. Lalukan air saja. Tak payah kita nak istinja dia, nak buang najis ke apa. Lalukan air saja. Melainkan najis yang memang jelas kelihatan. Memang nampak taik dia sebeban macam tu. Tu kena buang lah. Ya. Kemudian kita mandikan depan, kita ngiringkan dia ke kanan, lalukan air sabun bidara, kita ngiring ke kiri, lalukan air sabun bidara. Kemudian mayat itu tak perlu dilap. Nak lap pun sekadar cap-cap je. Sebab kalau kita gosok, habislah kulit dia. Ya. Mana-mana kulit yang tertanggal, rambut-rambut yang tertanggal, atau apa sahaja anggota badan yang tercabut, kumpulkan setempat dan dimasukkan di dalam kain kafan tadi, di celah-celah mayat. Kalau dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau takat selai 2 helai itu tak payahlah. Tu rambut dia selai tu, cepat kejar kan, masuk dalam lubang dah. Sudah kena gali balik kan. Biarkan setakat selai 2 helai. Tapi kalau sebanyak tu kena ambil. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, mayat tadi diletakkan di atas kain kafan yang ada plastik. Jangan letak kain kafan terus. Habislah darah tu keluar, kotor kain kafan. Dibalut dengan kain, dibalut dengan plastik, kemudian barulah kita kafankan mayat macam biasa. Taburkan dalam kain kafan tu daun pandan sebanyak-banyaknya. Selain daripada cendana, kain barus yang kita biasa guna, letak daun pandan. Itu kaedah dia. Bau dia akan menutup bau mayat tadi. Okey tuan-tuan. Itu mayat yang reput, berbau busuk, ya. Dan mayat begini ketika dikebumikan, waktu nak solatkan jenazah dia, tak perlu bawa ke dalam masjid. Sembahyang kat luar tak apa. Bahkan kalau ikutkan sunnah asal,
Rasulullah SAW sendiri paling banyak solat jenazah di kawasan lapang berbanding dalam masjid. Kalau katakan rate di antara 10 tu, 9/10 Nabi solat jenazah di luar, 1/10 je Nabi solat di masjid. Maksudnya begitulah rate dia. Jarang Nabi solat masjid. Tapi tak jadi kesalahan pun kita nak bawa jenazah ke depan, tapi tengok situasi. Kalau mayat tu dah berbau, di luar lebih baik, ya. Di tepi kubur pun baik. Kemudian setelah solat nak kebumikan tu nanti, orang yang nak menyambut jenazah dalam kubur tu, dia hanya perlu mengiringkan mayat saja menghadap kiblat. Buka tali dan tak payah buka bahagian wajah dia. Membuka wajah mayat itu hukumnya sunat saja. Kalau dalam keadaan mayat begini, tak payah buka lah, biarkan saja. Mengiring mayat menghadap kiblat hukumnya wajib. Kena buat. Kena faham kat situ. Wajibnya pada kedudukan mayat. Wajah itu sunat sahaja. Baik. Ini antara contoh lah, ya. Kemudian, ini saya katakan contoh anak kecil yang saya katakan mati ditetak. Yang saya katakan. Bagaimana keadaan yang mula-mula dijumpai? Letak dia. Terbelah muka dia kan. Jadi kita, ini forensik, dia jahit balik. Kami nak tunjukkan pada keluarga dia, kita takkan tunjuk bahagian retak ni. Takkan tunjuk bahagian tangan di terkulai ni. Jadi, di bawah hidung ni kita letakkan kapas. Jadi mak dia, nenek dia, atuk dia nampak bahagian muka je. Mata dia saja. Di bahagian ni kita letak kapas lah, tutup. Jadi dia bolehlah cium. Tak adalah rasa macam trauma sangat melihat wajah anak dia begini. Di sini kita kena main peranan. Kalau ada mayat-mayat yang dalam keadaan yang kurang bernasib baik, ataupun dalam keadaan mengaibkan dia, contohnya mulut dia terbuka, ataupun lidah dia terjelir ke apa ke, kita sebagai orang yang menguruskan jenazah kena jaga aib dia. Tutup. Dan kalau ada orang lain nak tengok, kena minta izin waris dia dulu. Walaupun kita uruskan jenazah, jangan suka hati kita buka. Tanya waris. Waris kata, okey, buka lah. Baru kita buka. Kita kena faham kita punya hak dan juga waris punya hak. Ya? Baik. Ini misalnya jenazah postmortem. Ya? Postmortem asalnya kadang-kadang kat hospital, kalau kes tu postmortem di hospital, tapi waris kata nak uruskan jenazah di masjid. Bila sampai di masjid, buka bahagian dada, rupanya kadang-kadang orang tu lupa nak jahit. Ada kes juga dia lupa nak jahit. Ataupun ada kadang-kadang dia tampal dengan kapas saja. Macam mana kita nak kendalikan kes begini? Kalau di bilik mayat hospital forensik, kita akan minta dia jahit. Ini jahitan dia. Ya. Kami, macam saya sendiri, sekiranya kami sampai kat tempat kami, tiba-tiba mayat tu dalam keadaan tak berjahit, saya akan jahit mayat tu. Kita ada cara lah, cara nak menjahit tu kan. Tapi sekiranya kita tak ada kepakaran nak menjahit, pegang benang pun tak pernah kan. Pegang jarum apatah lagi. Macam mana nak jahit ni? Maka dalam keadaan begini, kita hanya letak, bersihkan darah-darah beku ni, letak kapas yang banyak sikit, kafankan mayat dengan plastik. Jangan risau kerana darah ini tidak mengalir. Sebab dia dah beku, dia dah blok. Ya, maka tidak mengalir, mungkin sikit-sikit je lah keluar. Maka kita segerakan uruskan jenazah ini. Sebab mayat yang terbelah begini lebih cepat membusuk. Darah dia kan membusuk cepat. Baik, itulah di antara sebahagian yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, keadaan mayat-mayat yang kita mungkin akan jumpa di luar. Apatah lagi kalau mayat itu terbakar. Dalamnya ada tak mayat terbakar? Oh, tak ada. Mayat terbakar yang rentung habis, kita tidak mandikan mayat itu, kita hanya tayamumkan. Kawasan tayamum kat mana? Di bahagian mukanya, tangan kanan dan tangan kiri. Settle. Terangkatlah hukum mandi tadi, ganti dengan tayamum. Tapi macam mana pula kalau mayat itu dah rentung habis? Sebagaimana kami uruskan jenazah Ittifaqiyah yang 23 orang pelajar dan guru mati syahid terbakar di Keramat tahun 2018. Masih ingat lagi dalam ingatan saya, tarikhnya 14 September 2018 yang berlaku kematian banyak. 14 September 2017 yang mana anak-anak kecil umur 9, 10, 12 tahun, 11 tahun meninggal. Mayat dia tu bukan sekadar rentung, bahkan hancur. Muka separuh tinggal, tangan tinggal bahu saja. Macam mana kita nak uruskan ni? Mandi tak boleh dah. Tayamum pun tak boleh. Muka dah hancur, tangan dah tak ada. Nak tayamum apa? Di sini kalau ikutkan hukum dah terangkat dah.
makna kata hanya perlu kafan terus solat ke bumi. Tapi kerana kita nak menjaga supaya kita nak menyantuni keluarga dia tengok apa dia nak buat kan, maka kita hanya syaratkan tayamum saja. Di bahagian kepala dia tu, yang separuh tu kita letak tayamum, di bahu kanan, di bahu kiri, sebagai syarat saja untuk mengenalikan jenazah tadi. Itulah perlu kita tahu bila berhadapan dengan mayat-mayat yang bersiko seperti ini. Baik tuan-tuan ya. Baik, sekarang masuk kepada part yang kita nak bincang hari ini. Ada soalan setakat ni? Ya, Yuang? Berapa lama tempoh selepas meninggal itu kita bumi? Kadang kita tunggu saudara mara balik, anak Okey, baik. Berapa lama waktu sebaiknya untuk kita kebumikan jenazah ni? Perlu ke kita tunggu saudara mara yang jauh-jauh datang? Baik. Ramai orang yang membaca hadis yang Nabi sebut, apabila datang 3 perkara, jangan kamu lewatkan. Solat pada waktunya. Jenazah apabila ada, maka segera diuruskan. Dan seorang gadis bila sampai usianya dah bertemu jodohnya, segera nikahkan. Maka 3 benda ni Nabi kata, Nabi bagi keutamaan supaya kita jangan lewatkan. Kita ambil contoh pertama, solat. Solat ini, kalau kita masuk waktu zuhur pukul 1.30, boleh tak kalau kita nak solat pukul 3 petang? Boleh tak? Boleh kan, sebab masih waktu zuhur. Berdosa tak kita dalam waktu pukul 3 tu kita solat? Tak berdosa, sebab masih waktu zuhur. Jadi hadis ini menyebut keutamaan mengawalkan. Makna kata waktu masuk solat je terus solat, maka dapat ganjaran, dapat fadilat menyegerakan, segera dapat pahala. Tapi kalau solat pukul 3, tak dapatlah pahala awal tadi, tapi pahala solat kita tak dapat. Tanggungjawab kefarduan solat tu tetap lepas. Yang dikatakan melewatkan solat itu ialah waktu penghujung-hujung, 5 minit 10 minit nak asar, barulah kawan kabut nak semayang, padahal sebelum tu dia free je. Ini yang melewat-lewatkan, yang berdosa, sengaja melewatkan. Jadi saya nak bagi kefahaman pada masyarakat bahawa begitu juga dalam pengurusan jenazah. Dalam hal yang menjadi keutamaan ialah kita segerakan, lagi baik. Maknanya kalau dia meninggal pagi, pukul 8 pagi, kalau kata nak kemui pukul tengah hari, pukul 12 pun dah cantik dah. Lagi awal daripada tu pun lagi baik, kan? Maknanya tertutuplah aib mayat tu, tak adalah bau, tak adalah reput dan sebagainya. Namun sekiranya kita nak kebumikan bila? Petang nantilah lepas asar. Boleh ke tidak? Boleh. Berdosa ke? Tak berdosa. Kenapa? Kerana dalam waktu itu mayat masih belum berubah. Makna kata masih dalam keadaan yang baik, tidaklah mula mereput dan sebagainya. Dan juga benda itu sebagai ihsan kepada waris-waris yang jauh. Mana mungkin daripada waktu pukul 8 sampai tengah hari nak ke bumi, 4 jam tu, orang-orang yang jauh, contohnya dekat Perlis, dekat Johor, ataupun di tempat yang jauh, Sabah, Sarawak, nak balik dalam waktu yang singkat tu untuk tengok jenazah, tentu tak sempat. Maka di sinilah perlunya ihsan kita. Ihsan ialah selagi mayat itu tidak berubah keadaannya, dan juga selagi mana jarak itu tidaklah terlalu jauh, simpanlah dulu, tunggu dulu. Berapa lama yang sepatutnya? Jangan melebihi daripada, sebaik-baiknya jangan melebihi daripada 1 hari, 24 jam. Jangan lebih. Sebaik-baiknya dalam tempoh 12 jam tu dah settle dah. Sebab kalau lebih 24 jam, mungkin mayat tu akan mula mereput, berbau dan sebagainya. Maka di sinilah kita kena ada timbang rasa. Ya, saya pernah berhadapan dengan situasi seperti mana mungkin tuan-tuan pernah juga hadapi. Nenek kepada isteri saya meninggal dunia di Dungun, di kampung di Dungun, Terengganu. Kita di Gombak, duduk kat Gombak KL. Jadi dapat khabar dia meninggal waktu orang azan Zuhur, sembahyang Zuhur. Saya dengar azan Zuhur pukul 1.30 tu. Jadi kita pun balik rumah, kemudian nak jemput anak, tunggang terbalik, siap-siap anak semua. 2.30 kami bertolak. Sejam tu masih nak persiapan. 2.30 pecut, tak kira lah langgar lah lampu merah ke ataupun speed trap ke, biarlah kan, sebab kita fikir nak kejar ni kan. Saya sampai dalam pukul 5 suku. Bayangkan berapa banyak KL Dungun, 3.30, 4.30, tak sampai 2 jam suku saya sampai. Itu memang jiwa kelajuan tu kan. Habis speed trap, memang saman banyak lah time tu kan. Tapi sampai pukul 5 suku, jenazah dah siap ke bumi.
Kecewa tak? Kecewa. Sebab kita dah jauh datang, bukannya lama pun, baru meninggal Zuhur. Ni pukul 5 dah siap ke bumi dah. Jadi, apa yang berlaku kesan tu? Kesannya ialah ramai anak-anak yang lain yang tak sempat tengok, dia rasa kecewa. Marah pada adik-beradik dia yang buat tu. Kau ni kelang kabut nak ke bumi arwah mak ni, kenapa? Kau tak fikir ke kami jauh-jauh? Bergaduh adik-beradik. Ini kesan yang kita tak nak, mudarat dia kemudian lagi. Apa salahnya tunggu mungkin lepas isyak ke bumi? Tak ada masalah. Di sini kita kena faham bahawa timbang rasa juga pada orang lain. Ya, maka memang Nabi kata segerakan. Maksud segerakan itu pahala dapat. Bukan kita lewatkan dalam masa 5-6 jam tu berdosa. Tidak. Sengaja melewatkan itu ialah kalau dah lebih sehari dah. Sengaja. Tak ada apa-apa urusan. Saja je simpan. Macam mana orang-orang bukan Islam, dia simpan mayat 3 hari, seminggu untuk upacara adat dia, kawan-kawan datang. Ini yang berdosa. Kita tidak dikira berdosa lagi. Kena faham mindset kat situ. Ya tuan? Allahu a'lam. Ada soalan lain? Baik. Okey ya. Sekarang kita nak tunjuk bagaimana proses pengurusan mayat yang saya katakan awet tadi. Bagi jenazah orang bukan Islam, mereka akan melalui satu proses pengawetan mayat. Okey, barang saya ada. Nanti saya buka. Okey. Jenazah-jenazah yang mana disimpan untuk tempoh yang lama, dia perlu melalui proses pengawetan. Proses pengawetan ini berevolusi sejak zaman Firaun lagi. Firaun pun diawet mamia ada kan. Sampai sekarang kita boleh nampak mayat Firaun tu, walaupun dah reput, tapi badan dia tu masih ada kan. Melalui proses yang mana dulunya cara dengan lumur, dengan bahan-bahan awet, dan juga disalai supaya mengecut kulit dia. Kaedah ini masih diguna pakai bagi kaum minoriti di Makassar, atau tepatnya di Toraja, Indonesia. Kalau tuan-tuan pergi Toraja, ada satu pergunungan dia simpan mayat. Betul? Di Toraja. Ya. Orang Makassar ke? Kampung Toraja. Betul tak ada satu gunung dia tanam mayat dekat dinding? Ya, bagus kan. Setiap tahun dia ada satu upacara mak nenek. Mak nenek yang mana mayat diturun ke bawah, ditukarkan pakaian yang baru. Kan? Pakaian baru untuk upacara adat mereka. Itu adat dia. Bukan Islam tu. Dia Hindu kan. Dan juga ateis kebanyakannya. Jadi mereka mengawet mayat tu guna cara tradisional. Yang saya kata dah. Tapi evolusi kita sekarang ni, dunia pemodenan kita dah menggunakan kaedah letak bahan chemical dalam badan mayat. Iaitu kita gunakan cecair formalin. Cecair formalin inilah yang diguna pakai pada ikan-ikan yang ditangkap di laut. Nak nampak segar ikan tu, maka dia akan lumurkan dengan formalin. Dapat kat pasar, wah, fresh ikan ni. Daripada Sabah. Sabah ke sini apa jauh. Tapi ikan ni segar lagi. Memang segar, tapi kerana dah diawet. Sebab tu kita kena cuci banyak kali tu, bersihkan betul-betul. Jangan makannya terus. Makna kata benda itu ada bahan kimia. Bahaya pada badan kita kan. Baik, berbalik kepada tadi, mayat tadi dibersihkan badannya. Kemudian kita akan melalui proses embalming. Embalming ni ada 4 kaedah yang diguna pakai. Pertama, namanya surface embalming, iaitu kita awet di permukaan saja. Kita lumurkan ubat tu kat badan mayat, ambil kapas letak kat hidung dia, kat mata dia, kat telinga dia, bahagian dubur dia tutup. Itu surface embalming. Yang kedua, hypodermic embalming, iaitu kaedah kita menggunakan jarum suntikan, shrink tu. Dan jumlah formalin yang kita guna tu 5 liter. 5 liter banyak juga. Disuntik ke seluruh badan mayat. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini. Semua badan dia cucuk. Kan? Dalam keadaan begitu, mayat boleh tahan sekitar 2 hingga 3 hari. Okey, kena faham ya. 2 kaedah yang kita buat tadi, iaitu surface embalming dan hypodermic embalming ini dipraktikkan di Malaysia untuk orang Islam. Sebab tu kalau orang Indonesia ataupun orang Bangladesh yang bekerja kat Malaysia ni nak bawa balik keluar negara, kita akan guna kaedah ni. Tidak menggunakan kaedah yang mengeluarkan organ, buang darah, tidak. Sebab kita yakin sampai saja ke negara asal, keluarganya akan segera kebumikan, tak simpan lama. Maka sebab tu kita guna kaedah tu saja. Dia boleh bertahan 2-3 hari. Kaedah yang ketiga pula ialah kaedah arterial embalming.
arterial embalming. Arterial embalming ialah kaedah kita memasukkan ubat ke dalam arteri. Dalam badan kita ni ada dua salur darah utama, arteri dan vein. Ubat dimasukkan ke arteri dan sebanyak 12 liter. Bayangkan, badan kita ni darah dewasa standard 5-6 liter saja. Formalin kena double 12 liter masuk dalam badan mayat. Dia akan mengeraskan badan mayat, maka proses pengawetan itu berlaku, maka mayat boleh tahan sekitar seminggu hingga sebulan. Bergantung pada keadaan dia. Biasanya 10 hari lah sebaik-baiknya. 10 hari mayat tu akan tahan. Kan? Dan yang keempat, kaedah cavity embalming. Cavity embalming ni lah yang kita gunakan kaedah. Ni. Kita tebuk satu lubang kat perut mayat, di belakangnya ada pipe, dan kita akan hunuskan dalam perut ni besi yang tajam ini, di kelilingnya ada lubang-lubang dan vacuum di belakangnya untuk menghancurkan segala organ dalaman badan. Jantung, hati, limpa, usus, pundi kencing, buah pinggang, semuanya disedut keluar. Sehingga dalam badan ini tidak ada organ yang tertinggal. Yang ada pun saki-baki semuanya akan menjadi pepejal setelah terkenanya bahan awet tadi. Habis clear. Maka mayat ini boleh simpan sampai sebulan lamanya. Kaedah ini diguna pakai bagi non-Muslim kerana mereka menyimpan mayat lama. Termasuklah jenazah yang diterbangkan dari luar negara. Praktik di Malaysia, saya kata kalau kami buat, kita guna dua kaedah tadi je, injection dan juga letak ubat keliling. Tapi kalau di luar negara, kebiasaannya mereka akan guna fully embalming, yang ditebuk dan keluarkan darah. Mana-mana negara biasanya dia apply. China, Australia, US, Mexico, mana-mana negara kebiasaan guna, termasuklah negara jiran kita Indonesia. Makna Indonesia nak terbang ke sini, orang Malaysia meninggal ke Indonesia, nak terbang ke sini, kaedah ni diguna pakai. Jadi tuan-tuan, tujuan saya belajar benda ni, pertama nak bagi pendedahan apa yang berlaku pada mayat yang terbang keluar negara. Yang kedua, nak bagi kesedaran pada masyarakat, kalau tempat itu ada tanah kubur, tak perlulah kita bawa balik mayat. Di mana meninggal, situlah kita kebumikan. Tak payah kita bawa balik. Itu sunnah Nabi. Sebab itulah hukum melakukan perkara ini dua je. Haram dan harus. Dua saja, haram dan harus. Harus sekiranya tempat itu yang dia meninggal tu tempat yang bukan orang Islam. Tidak ada tanah kubur orang Islam. Tak ada orang yang menguruskan secara Islam. Maka kita kena bawa balik. Harus bawa balik. Misalnya negara China. China antara negara yang tak benarkan rakyat asing, orang asing dikebumikan di tanahnya, melainkan dibakar. Jadi takkan kita nak bakar mayat orang kita, orang Islam, yang mana kalau rakyat dia mati, dia adalah tanah dia. Tapi kalau rakyat asing, tak ada tanah. Sebab tanah dia terhad bagi dia. Walaupun China tu tanah dia besar, tapi dia jaga betul. Kan? Di sini bila kita kata terpaksa bawa baliklah, hukumnya harus. Tak ada lain. Saya bulan lepas saya bawa balik salah seorang sahabat rider saya yang meninggal dunia di Mongolia, China. Dia aksiden di sana dan mayatnya tu nak bawa balik dalam masa 15 hari. Bayangkan 15 hari. Perjalanan jauh. Mayatnya diembam penuh, ya. Dan costing nak bawa balik tu bukan murah, 100,000 duit Malaysia. Habis macam tu je. Mujur dari insurans, takaful yang boleh cover, ya. Baik, nak katakan mayat tu bila sampai ke Malaysia, kalau ikut logik dah reput dah. Tapi dalam keadaan yang sempurna sifat dia. Tidak berbau dan keluarga pun boleh cium lagi mayat tu. Sebab telah diawet. Itu prosedur dia. Ya. Baik. Berbalik kepada tadi, bagi orang Islam yang tak ada tempat, maka hukumnya harus. Namun sekiranya tempat tu ada, contohnya di Australia, tanah banyak, orang Islam pun banyak. Di US, di UK, London, meninggal, ada tanah situ. Tapi sengaja keluarga nak bawa balik. Bawalah balik, duit tak apa, berapa ratus ribu pun kami boleh bayar. Tak apa, dah ada duit, tak ada masalah. Hukumnya haram kerana sengaja melewatkan dan menyakiti mayat dengan sengaja. Siapa yang menanggung? Keluarga yang buat keputusan tu yang menanggung. Kena faham kat situ, ya. Lepas tu kita bagi pendedahan masyarakat supaya sedar apa yang berlaku pada mayat.
Sebab itulah mana meninggal situlah kita kebumikan. Melainkan kawasan tu boleh pergi. Contohnya kita ni asal dekat Kelantan, meninggal kat Teluk Paling Megarang ni. Keluarga lebih ramai dekat sana. Boleh tak nak bawa balik? Boleh, tak ada masalah. Kelantan ke sini paling jauh pun 8 jam. Masih dalam satu hari yang sama. Bawa balik. Sebab memudahkan keluarga kat sana nak tengok, nak ziarah. Kalau kita nak ke bumi sini boleh juga, lagi baik. Tapi kesianlah keluarga ramai-ramai kena datang sini. Kos lagi, masa lagi. Di situ kita kena ambil timbang tara lah dalam segala aspek. Baik tuan-tuan ya. Okey. Saya tunjuk video satu tentang yang mana? Oh, besi nak tengok. Besi ni. Ada lagi ni? Nah, satu lagi. Ni uduk jenazah ni kan? Sama. Tapi ni ada jenazah lagi lah? Belum. Ini memang saya buat untuk tunjuk pada masyarakat je. Double klik je. Alright. Okey. Ada soalan sementara tu? Ada? Berkaitan dengan hukum ke? Kadang-kadang ada orang tinggalkan persoalan fik jenazah kan? Macam mana kalau kita tak confirm dia ni orang Islam ke bukan Islam? Mayat tu di statusnya unknown. Di hospital memang banyak kes jenazah yang diklasifikasikan sebagai unknown, iaitu tidak ada identiti, tak diketahui. Maka menurut pada pengamalan kita kat Malaysia, mayat-mayat yang tidak diketahui identitinya ini dari sudut dokumen, maka jenazahnya akan diuruskan secara Islam. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Kenapa? Kerana pada dasarnya pengurusan jenazah Islam ini lebih baik daripada pengurusan jenazah bukan Islam. Kita pegang pada situ. Maka kita buatlah. Walaupun pada mayat itu ada tanda-tanda bukan Islam. Contohnya badan dia bertatu. Tatu pula gambar salib misalnya. Memang nampak bukan Islam. Tapi siapa tahu mungkin itu waktu jahiliah dia. Mungkin dia dah masuk Islam. Jadi maka di situ ada kemusykilan lagi. Maka jalan selamat ialah kita uruskan secara Islam. Itu yang diguna pakai. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tu besi ya. Belum guna lagi. Siapa nak try boleh lah. Bahan-bahan untuk merodok mayat ya. Pada siapa yang tengok live ni, dia tak beruntung lah kan. Sebab memang saya tidak akan tunjukkan video saya, gambar-gambar ini, kerana kita terikat dengan undang-undang kerajaan Filipina. Ya, saya mendapat lesen daripada sana. Gambar yang saya ambil ni pun daripada sana. Jadi bukan gambar mayat tadi, gambar yang kita akan buat embalming kejap lagi tu di sana. Jadi sekiranya ditayang balik secara umum, mungkin menyebabkan kesannya saya boleh diambil tindakan, bahkan lesen saya mungkin akan digantung. Sebab itulah waktu kita nak tunjuk video nanti, jangan ada yang ambil gambar, video ya, minta tolong, jangan ambil gambar, jangan ambil video. Eksklusif pada tuan-tuan yang hadir sahaja. Ya. Cerita sini habis sini lah. Cerita sini habis sini. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam bentuk visual yang ditulis video kat TikTok tu apa? Ilustrasi. Kita ada juga Astro Awani pernah datang interview saya. Dia tengok video saya ni, kemudian dia nak copy, nak masuk dalam media dia. Saya kata tak boleh. Tuan tengok kat sini saja, kemudian tuan ingat balik. Kemudian dia balik dekat pejabat, dia buat dalam bentuk visual grafik pula. Maka dari situ dia nampak gambaran cara rodok. Dia buatlah. Kalau tuan-tuan nak tengok visual grafik tu, boleh tengok kat TikTok. Saya yakinlah orang sini semua ada TikTok kan. Search Ustaz Undertaker, keluarlah saya kan. Baik, kita tengok video ni ya. Okey, jangan ada rakaman. Baik, bismillah. Dia ada terdedah bahagian aurat sikit ya tuan-tuan ya. Kita niat nak belajar. Ini mayat orang bukan Islam di Filipina. Tak, ni yang bukan Islam, memang dia simpan kat sana. Okey, bahagian yang dia robek ni adalah bahagian urat, bahagian ari-ari yang terletak di kiri atau kanan antara pangkal peha kita dengan bawah pusat. Okey, dikorek untuk mengeluarkan dua urat. Okey, saya cepatkan sikit.
Bukan senang tuan-tuan ni korek ni guna ni. Kita nak buka ni pun susah kan. Korek lagi. Kemudian kita guna besi untuk kaut dia, bawa keluar ke tepi. Kait balik, okey. Jangan takut. Siapa suruh datang? Okey. Yang dijumpai ini ialah bahagian arteri. Okey, lemak dia banyak. Bagi orang yang badan dia besar lagi susah kita nak korek bahagian ni. Okey. Kita akan cungkil keluar, kemudian kita akan tengok bahagian vein pula kat belakang dia tu. Okey, dah jumpa bahagian vein. Kita akan ambil sedikit pisau, hiris sedikit untuk buka laluan, mengeluarkan darah dan juga memasukkan jarum tadi. Ni tadi, tube tadi, besi tadi. Okey, nampak tak? Kita masuk. Di situlah, di bahagian arteri inilah ubat akan masuk. Saya sambungkan dengan paip. Dan di bahagian tepi, ni kita grip dia supaya dia tak lari, supaya tak jatuh. Okey. Di sebelahnya itu ada vein. Kita akan buka laluan vein itu untuk melepaskan darah. Darah tak akan keluar lagi sebab tak ada pressure. Jantung berhenti, semua tak ada pressure. So, bila ubat tu dimasuk ke dalam badan mayat, maka darah tu akan dipancut keluar. Itu proses dia. Okey. Dia bersambung dengan tube ni, bersambung dengan formalin sebanyak 12 liter. Ni dia. Ini formalin 12 liter. Kita letak warna merah supaya nampak macam darah, macam hidup mayat tu. Taklah pucat mayat tu. Dia ada teknik dia nak letak pewarna. Kalau warna dia macam kuning-kuning langsat sikit, kita letak sikit warna kuning sikit. Maknanya ada teknik dia lah. Kalau orang putih kulit dia cerah, kita letak warna merah campur dengan putih sikit. Pewarna dia tu jadi macam warna pink-pink sikit. Ada teknik dia. Okey. 12 liter masuk dalam badan mayat dalam tempoh 1 jam. Darah pun keluar. Nampak darah keluar? Ditendang keluar darah. Kita odok-odok sikit bagi keluar darah. Kemudian dibiarkan mayat untuk proses embalm ini. Mayat akan mula mengeras. Kemudian dah selesai, kita akan tebuk bahagian perut mayat tadi untuk kita buat ni troka. Siapa tu? Siapa yang buat tu? Tengoklah muka dia. Zam. Tanpa rasa bersalah. Kan? Ambil kau kan. Ya. Don't try this at home Zam kan. Kemudian dah selesai bunyi tu, dia keluar macam bunyi kita minum teh or ais. Air dah habis tapi nak sedut lagi ais tu. Krok. Tu bunyi dia dah habis lah tu. Kona pula kat bahagian bawah. Pusing pula bahagian bawah. Rodok lagi. Disedut keluar, nampak tak pipe tu kat sinki tu? Tu dia sedut. Bukan sedut kita sedut just straw tu. Krok, tak ada. Bukan sini sedut Baik. Selesai, kita akan jahit balik mayat ini. Bagi orang Islam, kita akan terus mandi dan kafankan mayat dia. Tapi bagi non-Muslim, kita bersihkan dia. Kemudian kita akan pakaikan pakaian dia ikut pada waktu berapa lama keluarga dia nak simpan. Kepercayaan mereka, kalau mayat itu nak simpan 3 hari, maka 3 lapis pakaian dipakaikan padanya. Kalau nak simpan 7 hari, 7 lapis pakaian. Macam mayat ini, keluarga dia kata nak simpan 3 hari saja. 5 hari, maka 5 lapis pakaian kita pakai pada dia. Tengok. Kita masukkan kapas ke hidung mayat. Mayat hidung dia takkan bengkak sebab dia dah keras. Okey. Kemudian, saya juga memiliki sijil muar. Tahu sijil muar? Siapa nak kahwin boleh cari muar, makeup artist. Nampak tak ni? Boleh makeup, pakai gincu, ya. Nak bagi hidup, ya. Tengok, ada teknik dia tau. Jangan tebal sangat bedak dia tu. Tak sekata. Okey. Ini cara non-Muslim digunakan. Dan belakang tu nanti, akan nampak keranda. Keranda ini berharga 20,000 duit Malaysia.
Sebab itulah mereka dah tahu, Piramli awal dah tahu dah. Hidup pun susah, mati pun susah. Kan mahal tuan-tuan. Ya, mahal kos dia. Nah, kita tak perlukan benda ini, tapi mereka bagi dia satu kebanggaan. Ya. Mayat disimpan di dalam keranda ini dan dibiarkan di chapel atau gereja atau tokong selama beberapa hari keluarga nak simpan. Okey? Setelah beberapa hari disimpan, kemudian mayat akan dibawa ke krematorium, tempat pembakaran mayat. Bagi kaedah orang dulu, kita gunakan kayu api. Tapi sekarang, kita gunakan mesin. Masuk di dalam mesin selama 2 jam, dibakar dengan suhu 1200 darjah Celsius. Cuaca kat Mekah 50 darjah pun kita dah menggigil panas. Ini 1200 darjah Celsius. Mayat akan hancur, tinggal tulang-tulang yang belum reput. Maka tulang-tulang yang belum reput ini akan dimasukkan ke dalam blender, dikisar dengan blender, menjadilah debu yang berterbangan. Nampak? Mayat itu dimasukkan dalam tu. Okey, ni debu dia. Mayat tadi beratnya 80 kilo. Bila dibakar, tinggal 1.7 kilo sahaja. Kurang 2 kilo. Dimasukkan dalam plastik, kemudian diletakkan di dalam pasu, diserahkan pada keluarga dia. Inilah mayat non-Muslim. Okey, kita orang Islam tidak melalui kaedah ini, tidak melalui kesakitan ini. Kita diminta untuk menyantuni jenazah dengan baik. Orang Islam kena berlemah lembut dalam menguruskan jenazah. Kata Nabi, orang yang mati itu jika disakiti, dia juga merasa sakit seperti mana orang hidup disakiti. Kita kena faham, uruskan jenazah dalam keadaan baik. Ya, bayangkan kalau mayat itu kena rodok, tentu dia juga merasai sakit seperti mana kita hidup-hidup kena rodok. Baik tuan-tuan dan puan-puan, inilah perjalanan bagi orang-orang yang nak bawa balik mayat daripada luar negara balik ke Malaysia. Tapi tuan-tuan takkan nampak isu ni, takkan nampak perkara ini, kerana biasanya mereka akan suruh keluarga duduk di luar untuk persiapan mayat. Bau mayat ni sangat pedih, bau formalin ni. Bila kita buka keranda dia pedih sangat. Pakai mask. Jangan kita terus nak menghadap muka kat situ. Dan kita takkan nampak kesan jahitan tu. Dia buat kecil je. Sebab mereka akan make up, mereka akan letak macam kata orang pakai foundation tu tebal-tebal, sehingga tak nampak langsung kesan jahitan tadi. Keluarga akan cakap, mana ada, tak ada pun buat. Memang tak nampak. Bagi kami ni orang yang mengendalikan, kita tahu di mana tempat dia buat. Kecil je dia buat. Ya. Maka inilah proses pengawitan mayat. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ada persoalan? Okey. Baik. Sekiranya tidak ada, saya kira itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak dapat nak meluangkan masa lebih lagi kerana lepas ni saya akan ride to Bera, pergi ke Bera. Ada forum bersama dengan penasihat kami Ustaz Hanafiah Malik dan juga kami punya ahli Ejam Medicine. Kita ada forum bertiga malam ini di Bera Pahang. Jadi insya-Allah itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Mana yang baik tu tuan-tuan ambil lah. Mana yang buruk tu tinggalkan kat sini. Jika ada pertanyaan kemudian hari baru teringat, kan, boleh berhubung melalui saya punya media sosial, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke. Tuan-tuan search saja Ustaz Undertaker. InsyaAllah keluarlah saya, kan. Ya. Baik, sekarang itu saya serahkan balik pada sahabat kita Ustaz Baidrul. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz penjelasan untuk